Okay, terima kasih kepada abang-abang dan kakak-kakak yang mengukakan persoalan. Awak tanya tadi. Soalan yang pertama dan soalan yang ketiga saling berkait tentang pekerjaan. Kalau saya boleh nak beritahu suasana yang ada kepada semua mahasiswa dan mahasiswi, suasana pekerjaan, pasaran pekerjaan yang ada pada waktu ini ada perbezaan dengan 20 tahun yang lalu. Saya buat satu contoh, pelaburan Petronas yang terakhir yang terkini di Negeri Terengganu di daerah Kemaman lebih kurang 240 juta pelaburan pembinaan kilang. Keperluan tenaga kerja tak sampai 100 orang. 100 orang aja nak. Walaupun pelaburannya adalah 240 juta. 20 tahun dahulu, pelaburan yang jumlahnya separuh daripada itu, 100 juta, tenaga kerja yang diperlukan pada waktu itu mungkin sampai 500 orang. Atau lebih daripada itu. Kenapa ini timbul? Saya rasa semua kita, mahasiswa dan mahasiswi, pelajar-pelajar, semua boleh baca dan teka kerana suasana perubahan penggunaan alat-alat dan mesin-mesin IR 4.0 dan Artificial Intelligence menyebabkan penggunaan manusia berkurangan. Itu hakikat yang tak boleh kita nak mudah-mudah selesaikan. Kerana syarikat yang buat pelaburan di negeri Terengganu atau di mana jua, dia meniaga, dia nak untung. Bagi sebuah syarikat, dia meniaga bukan untuk menjalankan kebajikan. Bukan nombor satu, prioriti dia. Prioriti dia ialah menjalankan perniagaan. Ada untung dan rugi. Dan kecekapan. Kalau dia rasa syarikat itu, syarikat swasta itu, guna mesin lebih cekap daripada manusia, payahlah kita nak bincang dengan dia supaya ambil manusia, jangan ambil mesin. Payah. Itu realiti yang ada. Saya berlapang dada dan terbuka bercakap dengan semua yang hadir pada hari ini. Tak ada benda nak susu. Itu realiti yang ada di hadapan. Maka oleh kerana itu saya pernah sebut, saya rasa baru bulan-bulan yang lalu, mungkin tak sampai setahun lah, saya pernah sebut, sudah tiba masanya setiap di antara kita, tak kiralah mahasiswa, mahasiswi ataupun orang-orang lain, untuk mencipta pekerjaan. Ini saya tak pasti, ada tak istilah orang pernah guna mana-mana, saya rasa tak ada lagi orang pakai. Mencipta pekerjaan. Saya sebut mencipta pekerjaan itu jangan silap faham. Maksud mencipta pekerjaan ialah bagaimana sesuatu industri yang ada itu kita boleh terlibat dalam aktiviti ekonominya. Pertama, kita bekerja tadi tu, bekerja kilang, kan? Yang kedua ialah kita terlibat dalam support system kepada industri itu. Kita buka satu syarikat, contohnya bekerja dalam bidang buat landscaping. Kilang tu perlu landscaping juga. Supply of material di kantin, material di office, material raw material. Bukan bekerja dengan syarikat tu, tetapi syarikat lain yang menjalankan aktiviti ekonomi dengan syarikat itu. Maknanya apa? Maknanya setiap di antara kita kena senantiasa berfikir cara bagaimana kita nak melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi. Itu yang saya istilahkan sebagai mencipta pekerjaan. Bukan pekerjaan mai cari kita, tapi kita mengadakan pekerjaan dengan saluran-saluran yang sesuai sehingga syarikat tu, oh dia kata dia perlu servis ini. Itu juga yang timbul kenapa ada Grab, kenapa ada Foodpanda. Kenapa? Kerana cipta peluang. Orang yang mula-mula mereka apps tertentu dan sistem-sistem tertentu sama ada Foodpanda ataupun Grab ataupun apa jua ni, JNT, all this postage, JNT,
apa ni, pasal hub dan sebagainya. Inilah yang berlaku, mereka ini mencipta peluang. Dalam keadaan biasa sebelum ni, mana ada pernah 20 tahun dulu pernah terfikir kita nak beli nasi goreng kat kedai, kita suruh orang lain pergi ambil atau kita. Kalau tanya mak ayah 20 tahun dulu, 15 tahun dulu, tak pernah berlaku, tak pernah terfikir dia. Kenapa ada timbul begini? Kerana ada orang mencipta pekerjaan. Pekerjaan dia ialah dia cari jalan bagaimana nak memudahkan kehidupan orang lain. Bayangkan saya buat satu contoh. Antara kesusahan orang-orang bekerja sekarang ini ialah dia kena pergi ke ke pusat-pusat tertentu nak pergi bayar bil, nak pergi buat tu, nak pergi buat ni, berurusan. Okey. Cara yang pertama ialah boleh bayar pakai Maybank to You atau klik di IMB. Cara yang kedua ialah contoh, kenapa tidak ada di antara kita ini buka satu syarikat yang menjalankan aktiviti. Kalau orang ada masalah nak pergi ke pejabat tu, saya tukang bawa. Semacam Grab lah, tapi atas nama lain. Jadi dia mendapat khidmatan. Dia mendapat bayaran daripada perkhidmatan. Orang tu nak pergi. Masalah. Sebab apa? Sebab dia terpaksa bercuti, baru boleh pergi. Ada orang, saya nak buka perspektif. Ada orang yang mak ayah dia tua. Dia bekerja. Nak pergi hantar mak dia ke klinik. Okey. Regular check up di klinik. Kalau dia nak bawa pergi, dia kena suruh anak dia yang pandai bawa kereta. Anak dia tak ada. Dia hanya ada. Tapi dia kerja. Kalau nak bawa juga mak dia, kena cuti. Bagaimana kita mencipta peluang? Mencipta peluang contohnya ialah dia buat satu syarikat yang tertentu ini. Hak mana ada masalah nak bawa mak, nak urusan-urusan yang kau kita. Kita boleh hantar. Kita boleh pick up kat rumah, kita boleh pergi hantar, kita boleh sediakan makan atau balik di rumah dengan bayaran yang tertentu. Ini yang saya istilahkan sebagai mencipta peluang pekerjaan. Dan nak cipta peluang-peluang sebegini, dia tak boleh mari debok gitu, kena berfikir, kena cari jalan, kena membaca, kena meninjau, kena buat kajian pasaran dan sebagainya. Dan inilah yang tuan-tuan, para mahasiswa akan belajar di institusi pengajian. Berbagai ilmu untuk menyediakan diri masing-masing kepada suasana yang ada di hadapan. Saya percaya semua institusi pengajian tinggi, saya dulu pernah menjadi ketua jabatan Aerospace Engineering Program. Salah satu perkara yang selalu kita tekankan di universiti ialah bagaimana kita membuat kajian pasaran, keboleh pasaran graduate daripada universiti, institusi pengajian tinggi dalam pekerjaan. Kita track selepas 6 bulan di mana dia bekerja, bidang apa dia bekerja. Selepas tahun di mana dia bekerja. Maka akhirnya kita ada data bahawa selepas 6 bulan 80% mendapat pekerjaan, 20% tak dapat pekerjaan. Itu bagi institusi pengajian, mereka akan cari jalan bagaimana nak matchkan orang yang graduate dengan pekerjaan. Sebab itulah nak selesai masalah yang disebutkan oleh penanya tadi dengan yang tadi itu, ianya adalah effort semua pihak. Ada peranan universiti yang membantu mengadakan career day di universiti, career day di fakulti, yang panggil syarikat-syarikat mari buat interview. Effort daripada fakulti. Effort daripada mak ayah yang duduk saja kat rumah, terus tengok surat khabar, terus tengok baca dalam Google mana kerja kosong. Effort mak ayah. Effort diri sendiri mencipta peluang pekerjaan dan juga cari sendiri dan pelbagai cara. Dia tak ada perkara yang boleh datang bergolek di hadapan kita. Whenever you have the opportunity to grab, ada je ruang nak bekerja, grab the opportunity. Saya nak bagi tahu masalah, antara masalah yang kita hadapi di negeri Terengganu ini, saya difahamkan ada sebuah syarikat. Mereka nak satu pekerjaan ni, nak tawarkan pekerjaan. Maka dia buat interview, kata silap saya dia nak dalam 200 orang. Dia buat interview dan gaji garanti dalam 2,500, kata silap saya, dalam 2,500 sebulan. Interview. Lepas interview kena ada kursus dia. Masih lagi ada lagi. Akhirnya bila sampai hari terakhir dan ditanya siapa yang betul-betul nak kerja,
daripada 200 keperluan 200 orang tu ketersediaan 10 saja dipenuhi. Kenapa? Kerana tambuh atas pelbagai sebab. Ada tambuh kerana jauh daripada rumah, ada tambuh kerana masalah, ada hal keluarga, tak boleh kerja lagi ni, macam-macam perkara. Jadi sebenarnya isu pengangguran yang berlaku dalam masyarakat kita ini a bit and pieces pelbagai sebab. Yang nak selesai masalah itu kena effort semua pihak. Kita sendiri-sendiri, pensyarah kita, universiti kita, kerajaan pun ada peranan yang perlu dibuat, syarikat-syarikat di luar pun ada peranan. Dan ianya tidak dapat diselesaikan dalam sekelip mata, tapi memerlukan perancangan yang teliti insya-Allah.